Hai, sebentar tadi kita sudah dengar tentang ejaan, imbuhan dan juga kata. Jadi, agak-agaknya apa lagi yang belum kita jelaskan? Sudah semestinya mengenai ayat. Bengkel Celik Tata Bahasa 1.0. Pada bahagian berikutnya, kita akan melihat mengenai struktur ayat. Dalam bahagian ini, kita akan melihat mengenai ayat dasar, ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Ayat dasar. Ayat dasar merupakan ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa. Melalui pola ayat dasar, maka akan terbentuklah ayat-ayat lain seperti ayat tunggal, ayat majmuk dan sebagainya. Setiap ayat dasar dapat juga dibentuk daripada dua unsur utama, iaitu subjek dan juga predikat. Berikut merupakan pola ayat dasar yang terdiri daripada subjek dan juga predikat. Pola-pola tersebut ialah frasa nama dengan frasa nama dengan frasa kerja, frasa nama dengan frasa adjektif dan frasa nama dengan frasa sendi nama. Berikut merupakan binaan ayat yang menggunakan pola ayat dasar frasa nama dengan frasa nama. Contoh yang pertama ialah Encik Ahmad seorang guru. Contoh yang kedua, kakak saya seorang jururawat. Dan contoh yang ketiga, Siti kawan saya. Pola berikutnya ialah pola ayat dasar frasa nama dengan frasa kerja. Bagi pola ini, ia boleh disertai dengan kata bantu seperti sedang, telah, belum dan sebagainya. Contoh ayat yang menggunakan pola frasa nama dengan frasa kerja ialah adik sedang membaca buku. Kakak saya pernah bekerja di sini dan Sintompok telah mencakar adik. Pada ketiga-tiga ayat ini, dapat dilihat bahawa perkataan sedang, pernah dan juga telah merupakan kata bantu yang digunakan bagi membentuk pola ayat dasar frasa nama dengan frasa kerja. Pola berikutnya ialah pola ayat dasar frasa nama dengan frasa adjektif. Pola ayat dasar jenis ini juga boleh disertai dengan kata penguat seperti sungguh, sangat, amat dan sebagainya. Contoh-contohnya ialah rumah itu sungguh besar, masakan ibu amat sedap dan cikgu saya sangat baik. Dalam ayat ini, kita dapat lihat bahawa perkataan sungguh, amat dan juga sangat merupakan kata penguat bagi menerangkan kata adjektif. Pola ayat dasar yang terakhir ialah frasa nama dengan frasa sendi nama. Contoh-contohnya ialah Encik Ismail dari Nibung Tebal, lauk ini untuk Ahmad, pelajar MRSM akan ke Singapura. Bahagian berikutnya ialah ayat tunggal. Ayat tunggal merupakan ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Ayat tunggal ini juga tidak memerlukan ayat lain untuk membantu menjelaskan maksudnya kerana ia telah membawa satu makna yang lengkap. Sebagai contoh, saya tidur adalah ayat tunggal kerana ia mempunyai subjek saya dan predikat tidur. Ayat tunggal mempunyai dua susunan ayat. Yang pertama merupakan susunan biasa dan yang kedua ialah susunan songsang. Susunan biasa bermaksud subjek perlu berada di hadapan predikat, manakala susunan songsang pula bermaksud pendepanan seluruh predikat atau sebahagiannya. Berikut merupakan contoh-contoh ayat yang menggunakan susunan biasa dan juga susunan songsang.
Contoh yang pertama ialah kerana itu masih belum pulang dalam susunan biasa. Manakala bagi susunan songsang ayat sebelum ini ialah masih belum pulang kerana itu. Contoh yang kedua ialah wanita itu sangat cantik bagi susunan biasa. Manakala bagi contoh ayat susunan songsang ialah sangat cantik wanita itu. Bagi contoh yang terakhir ialah kerana itu masih belum pulang dalam bentuk susunan biasa. Manakala bagi susunan songsang ialah masih belum pulang kerana itu. Ayat majmuk. Ayat majmuk merupakan ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih. Ia juga disusun mengikut kaedah tertentu sehingga menghasilkan ayat baharu. Ayat majmuk juga merupakan ayat yang mengandungi lebih daripada satu atau lebih ayat tunggal yang disambungkan dengan kata hubung seperti dan, atau, kecuali, lalu, tetapi, sambil dan sebagainya. Contoh di bawah merupakan gabungan dua ayat tunggal yang menjadi ayat majmuk. Ayat tunggal yang pertama ialah Razak mengambil sebuah buku cerita, manakala ayat yang kedua ialah Razak membaca buku itu. Apabila digabungkan kedua-dua ayat tunggal ini, maka akan terbinalah satu ayat majmuk, iaitu Razak mengambil sebuah buku cerita lalu membaca buku itu. Dalam ayat ini, kata hubung lalu telah ditambah bagi membentuk satu ayat majmuk yang lengkap dan juga mudah difahami. Ayat majmuk dapat dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, ayat majmuk gabungan. Yang kedua, ayat majmuk pancangan. Dan yang ketiga, ayat majmuk campuran. Ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk gabungan merupakan ayat yang terbina daripada gabungan beberapa ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung gabungan seperti dan, lalu, bahkan, lantas, malahan, atau, sambil, tetapi, serta, maka dan sebagainya. Berikut merupakan contoh-contoh bagi ayat majmuk gabungan yang menggunakan kata hubung gabungan. Yang pertama, awak boleh memakai kasut putih atau kasut hitam. Di bahagian ini, kita dapat lihat bahawa dua ayat tunggal iaitu awak boleh memakai kasut putih dan awak boleh memakai kasut hitam digabungkan dengan menggunakan kata hubung atau. Bagi contoh yang kedua, Halim memelihara ikan sepat dan ikan keli. Bagi contoh yang kedua, kita dapat lihat bahawa kedua-dua ayat tunggal iaitu Halim memelihara ikan sepat dan Halim memelihara ikan keli digabungkan dengan menggunakan kata hubung gabungan dan bagi membentuk sebuah ayat majmuk gabungan. Berikutnya merupakan ayat majmuk jenis pancangan. Ayat majmuk pancangan merupakan ayat yang terbina daripada gabungan beberapa ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung pancangan. Bagi ayat majmuk jenis ini dapat dibahagikan kepada 3 kelas utama, iaitu ayat majmuk pancangan relatif, ayat majmuk pancangan komplement dan ayat majmuk pancangan keterangan. Berikut merupakan keterangan bagi kelas ayat majmuk pancangan. Yang pertama, ayat majmuk pancangan relatif, iaitu ayat yang menggunakan kata hubung yang. Yang kedua, ayat majmuk pancangan komplement, iaitu ayat majmuk yang menggunakan kata hubung bahawa dan untuk. Manakala
Kelas yang ketiga ialah ayat majmuk pancangan keterangan. Ia berfungsi memberikan huraian lanjut kepada kata kerja dan ia juga memberi keterangan mengenai musabab, waktu, perbandingan, akibat dan sebagainya. Berikut merupakan contoh bagi ayat majmuk pancangan relatif. Wanita yang menjadi calon ibu, misalnya itu ibu saya. Dalam ayat ini, kita dapat lihat bahawa dua ayat tunggal digabungkan dengan kata hubung pancangan relatif yang bagi membentuk sebuah ayat yang mantap. Ayat tunggal tersebut ialah wanita itu menjadi calon ibu Bisali dan ayat tunggal yang kedua ialah wanita itu ibu saya. Berikut merupakan contoh ayat majmuk pancangan komplement. Contoh yang pertama ialah Perdana Menteri mengumumkan bahawa kaki tangan kerajaan akan menerima kenaikan gaji tidak lama lagi. Contoh yang kedua ialah tentulah tidak wajar untuk mereka melakukan aktiviti membuli pelajar lain di sekolah. Apabila dilihat contoh bagi kedua-dua ayat tersebut, dapat dilihat bahawa penggunaan kata bahawa dan juga untuk digunakan dalam ayat ini bagi membentuk satu ayat majmuk pancangan komplement. Berikut merupakan contoh ayat majmuk pancangan keterangan. Ayat yang pertama, saya tidak menghadiri majlis perkahwinan itu kerana tidak diundang. Dapat dilihat bahawa perkataan kerana merujuk kepada asbab kerana tidak boleh hadir ke majlis perkahwinan. Contoh yang kedua, murid-murid di kawasan pedalaman itu ke sekolah dengan menaiki perahu. Contoh ayat kedua ini merupakan keterangan bagi cara kerana ia menunjukkan cara murid-murid di kawasan pedalaman untuk ke sekolah. Contoh yang ketiga ialah kanak-kanak itu menjerit terlalu kuat hingga hilang suaranya. Contoh ayat yang ketiga ini merupakan kesan kerana kanak-kanak itu menjerit terlalu kuat dan menyebabkan suaranya hilang. Bahagian terakhir bagi struktur ayat ialah ayat majmuk campuran. Ayat majmuk campuran merupakan ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat. Ia juga terdiri daripada gabungan di antara ayat tunggal dengan berbagai-bagai jenis ayat majmuk. Berikut merupakan contoh bagi ayat majmuk jenis campuran. Ayatnya ialah, orang Malaysia memang terkenal di seluruh dunia dengan sifat lemah lembut serta sopan santun yang tinggi nilainya lagi mulia. Merujuk kepada perkara di atas, ada beberapa jenis ayat kecil yang membentuk ayat majmuk ini. Antaranya, orang Malaysia memang terkenal di seluruh dunia. Yang kedua, orang Malaysia memang terkenal dengan sifat lemah lembut. Dan yang ketiga, orang Malaysia memang terkenal dengan sopan santun yang tinggi nilainya lagi mulia. Dalam ayat ini, dapat dilihat bahawa terdapat beberapa gabungan ayat tunggal dan ayat majmuk dan ditambah dengan beberapa kata hubung. Diharapkan pembentangan sebentar tadi dapat membantu murid-murid untuk menghasilkan ayat yang lebih baik pada masa akan datang. Jangan lupa untuk menjawab soalan-soalan yang akan diberikan sebentar lagi. Sekian, terima kasih. Jadi, bagaimanakah dengan penerangan sebentar tadi? Saya harap anak-anak semua dapat mengaplikasikan ilmu sebentar tadi agar dapat menghasilkan ayat yang lebih mantap sama ada dalam percakapan maupun tulisan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.